Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, dalam video ni kita akan tengok subtopik yang kedua untuk bab 3 iaitu menukar rumus algebra. Okey, dalam subtopik sebelum ni kita dah tengok macam mana nak tulis rumus algebra bagi satu situasi yang diberi. Okey, dalam subtopik yang kedua pula kita akan tengok cara untuk menukar perkara rumus. Okey, sebelum kita pergi kepada pengiraan, saya terangkan dulu apa yang dimaksudkan dengan perkara rumus. Okey, yang contoh kita tengok kat sini, kita ada P sama dengan A tambah 2B. Okey, dekat sini, yang pertama ni, P ialah perkara rumus. P ialah perkara rumus. Contoh yang kedua, A sama dengan P tolak 2B. Jadi dekat yang kedua ni, contoh yang kedua, A ialah perkara rumus. Dan yang ketiga, contoh yang ketiga, B sama dengan P tolak A bahagi 2. Jadi dalam contoh yang ketiga, B ialah perkara rumus. Jadi macam mana kita nak kenal perkara rumus? Perkara rumus ialah huruf apa yang berada di depan sekali. Di depan sekali ataupun huruf yang berada di sebelah kiri. Jadi yang ni kita sebut dia sebagai perkara rumus. Nama dia ialah perkara rumus. Okey, itu yang pertama. Kita faham apa itu perkara rumus. Okey, seterusnya yang kedua ialah tentang pindah-pindah. Okey, jadi awak tengok kita ada dua bahagian kan? P sama dengan A tambah 2B. Jadi kita ada sebelah kiri sama dengan, dan kita ada ungkapan algebra di sebelah kanan persamaan. Jadi macam yang saya dah bagi tahu sebelum ni, bila kita ada simbol sama dengan tu, dia akan jadi macam pagak. Okey, contoh macam awak dah belajar dalam persamaan algebra sebelum ni di tingkatan 1. Contoh kita ada 5x tambah 3y sama dengan 7x tolak 3y. Okey, jadi bila kita ada simbol sama dengan dekat sini, dia jadi macam seolah-olah pagak. Jadi kalau contoh kita nak pindahkan daripada sebelah kiri ke sebelah kanan, simbol dia akan berubah. Yang tambah bila kita bawa daripada kiri ke sebelah kanan, dia akan jadi tolak. Jadi yang tolak dia akan jadi tambah, yang darab akan jadi bahagi, dan yang bahagi akan jadi darab. Okey, sama juga kalau kita pindahkan daripada kiri ke kanan pun sama juga. Maksudnya yang tambah akan jadi tolak, yang tolak akan jadi tambah, yang bahagi akan jadi darab, darab akan jadi bahagi. Okey, selesai yang kedua. Yang pertama tadi saya dah terangkan apa yang dimaksudkan dengan perkara rumus. Yang kedua saya dah bagi tahu bila kita ada simbol sama dengan, kita nak pindahkan daripada kiri ke kanan, melintasi simbol sama dengan ni, simbol bagi di depan sebutan tu dia akan jadi berubah. Okey, jadi seterusnya kita tengok contoh. Okey, contoh kita tengok contoh 2 ni. Contoh 2, ungkapkan M sebagai perkara rumus. Bila dia cakap ungkapkan M sebagai perkara rumus, maksudnya dia nak jawapan dia mesti M sama dengan apa? Sini. Maksudnya perkara yang belakang sama dengan ni, ungkapan algebra lah, jawapan dia. Okey, sekarang ni M sebab dia nak ungkapkan M sebagai perkara rumus. Kalau contoh lain dia nak ungkapkan T sebagai perkara rumus. Bila ungkapkan T sebagai perkara rumus, jawapan dia mesti T sama dengan apa. Kalau dia kata ungkapkan X sebagai perkara rumus, jadi awak tulis X sama dengan apa. Maksudnya benda yang sini ialah perkara rumus. Jadi kita nak jadikan apa benda huruf yang dia nak tu sebagai perkara rumus. Okey, kita tengok contoh A. Okey, contoh A diberi Q sama dengan M tambah P. Jadi kita nak ungkapkan M sebagai perkara rumus. Maksudnya kita nak jawapan kita M sama dengan apa kat belakang ni.
Okey, jadi macam mana nak buat? Okey, langkah pertama awak tengok M kita berada di sebelah kanan. Jadi sebelah kiri kita tak ada M. Jadi langkah pertama yang awak boleh buat, pindahkan semua. Pindahkan semua, tukar terus. Jadi M tambah P sama dengan Q. Okey, tukar kedudukan. Yang kiri ke kanan, kanan ke kiri. Jadi M kita dah berada di sebelah kiri. Dah berada di sebelah kiri. Okey, kita nak M sama dengan apa? Jadi sekarang ni yang sebelah kiri ni ada positif P. Jadi positif P ni kita kena pindah ke sebelah kanan. Okey, di depan P simbol positif. Jadi bila kita bawa melintasi simbol sama dengan, dia akan jadi tolak P. Jadi awak boleh tulis M sama dengan Q tolak P. Okey, jadi kita dapat M sama dengan Q tolak P. Jadi itu ialah jawapan awak. Selesai untuk soalan A. Okey, kita tengok pula soalan B. Okey, soalan B. B, kita ada B sama dengan 2S tolak M. Okey, sama juga. M kita berada di sebelah kanan. Jadi langkah pertama awak pindahkan kedudukan. Yang sebelah kanan ni duduk mai sebelah kiri, yang sebelah kiri ni bawa pergi sebelah kanan. Jadi awak boleh tulis 2S tolak M sama dengan B. Okey, jadi kita nak M sahaja yang berada di sebelah kiri. Jadi kita bawa 2S di sebelah kanan. Jadi negatif 2M sama dengan B. Okey, yang ni depan 2S tak ada apa-apa simbol. Jadi maksudnya dia ialah nombor positif ataupun sebutan positif. Bila pindah di sebelah kanan, dia akan jadi tolak 2S. Okey. Ni tak selesai lagi. Walaupun kita ada M sahaja di sebelah kiri, kita tengok dia ada simbol negatif. Jadi bila negatif ni maksudnya negatif 1 darab dengan M sama dengan B tolak 2S. Macam mana kita nak jadikan dia positif? Kita darabkan dengan negatif 1. Jadi negatif 1 darab dengan negatif 1 darab M sama dengan negatif 1 darab B tolak 2S. Okey, bila kita darabkan sebelah kiri, sebelah kanan pun kena darab. Jadi bila negatif 1 darab dengan negatif 1 dia akan jadi positif 1. Jadi positif 1 darab dengan M kita akan dapat positif M sama dengan negatif 1. Negatif 1 darabkan dengan B kita akan dapat negatif B. Negatif 1 darab dengan negatif 2 kita akan dapat positif 2S. Okey. Jadi kalau awak nak tinggalkan jawapan macam ni pun betul, dah diterima dah. Ini dah betul. Tapi nak bagi cantik, kita tulis M sama dengan 2S tolak B. Okey. Kedua-dua jawapan ni boleh diterima. Atas dan bawah ni kedua-duanya boleh diterima. Okey, kita tengok pula contoh C. Contoh C. Okey, C kita ada A sama dengan 5 bahagi 2 M. Okey, 5 bahagi 2 M. Okey, sekarang ni ini ialah operasi bahagi. 5 bahagi 2 M. Jadi kita boleh bawa 2M ni ke sebelah kanan, ke sebelah kiri. Bila kita bawa ini bahagi, bila kita bawa ke sebelah kiri dia akan jadi darab. Jadi A darab dengan 2M sama dengan 5. Okey, jadi A darab dengan 2M sama dengan 5. Jadi A darab dengan 2M akan dapat 2AM sama dengan 5. Okey, seterusnya kita nak tinggalkan M sahaja di sebelah kiri ni. Jadi 2A ni kena bawa pergi sebelah kanan. Jadi 2AM ini ialah operasi darab 2 darab dengan A darab dengan M. Jadi kalau kita nak bawa pergi sebelah sana dia akan jadi bahagi. Jadi awak boleh tulis M sama dengan 5 bahagi 2A. Okey, jadi kita dapatlah M sama dengan
5/2 A. Selesai. Itu ialah ungkapan rumus algebra bagi C. Okey, dan yang terakhir, contoh D. Contoh D kita ada T sama dengan M tolak N bahagi -3. Okey, jadi yang ni kita nampak M berada di atas dan dia berada di sebelah kiri. Sebelah kanan. Jadi langkah pertama ialah tukar kedudukan. Maksudnya yang sebelah kiri bawa ke sebelah kanan, yang sebelah kanan bawa ke sebelah kiri. Okey, jadi awak boleh tulis M tolak N bahagi -3 sama dengan T. Okey, jadi -3 ini bahagi. Bila kita bawa pergi sebelah kanan, dia akan jadi darab. Jadi M tolak N sama dengan -3T. Okey, sekarang ni kita nak bawa pula negatif N ni pergi ke sebelah kanan. Jadi bila negatif kita bawa sana, dia akan jadi positif. Bila kat sini sebelah kiri ni tolak, kita bawa pergi sebelah kanan, dia akan jadi tambah. Jadi M sama dengan -3T tambah N. Sama juga kalau awak tinggalkan jawapan yang ni, M sama dengan -3T tambah N ni, ini dah dikira betul. Tapi untuk nampak bagi lebih cantik, awak boleh tulis M sama dengan N tolak 3T. Okey, selesai. Kedua-duanya boleh diterima. Asalkan di sebelah kiri ni kita ada M sahaja. Okey, selesai. Itu sahaja untuk video ni. Terima kasih.